Danish, Muhammad Afiq, Muhammad apa ni, Naufal apa semua. Kopiah tolong pakai macam biasalah. Macam biasa nak pakai baju tidur ke apa lantak pi lah. Yang penting kopiah tu pakai. Okey. Jadi insya-Allah hari ni kelas kita berkaitan dengan tajuk yang ke-8 daripada tajuk hadis ya, iaitu daripada bab hadis tajuk yang ke-8 muka surat 130. Bab hadis tajuk ke-8 al-man'u an ityanil kuhan dalam pada muka surat 130. Okey. Jadi insya-Allah apa yang kita akan pelajari daripada bab ini iaitu al-man'u an ityanil kuhan, larangan daripada mendatangi al-kuhan. Kuhan ni maksudnya bomoh. Al-kuhan dengan maksud bomoh. Baik, insya-Allah jadi kita teruskan di situ apa yang kita boleh kita akan pelajari daripada bab ini ialah pertama qiraatul hadisi qiraatan sahihatan, membaca hadis dengan bacaan yang sahih. Zikrul ma'anil kalimatil mukhtarah, menyebutkan makna-makna kalimah yang terpilih. Syarhul hadisu ijmalan, mensyarahkan hadis secara umum. Taudihu muhawaratul hadis, menjelaskan tentang perbincangan hadis. Apa yang kita akan bincang ada dua skop, iaitu mafhumul kahin, kefahaman tentang penyihir, bomoh, atau arrafan. Arrafan ni maksudnya tukang tilik. Arrafan tukang tilik. Al-a'mal, amalan-amalan allati yang tuaddi ila khurafati, membawa kepada khurafat. Zikru ma yurshidu ilaihil hadisi, menyebutkan apa yang ditunjukkan dalam hadis. Ijtina busihri wal kuhani, menjauhi daripada sihir dan bomoh. Okey, ini 6 perkara yang kita akan pelajari daripada bab yang ke-7, daripada bab hadis tajuk ke-7. Jadi kata Nabi apa? Sofiyata, daripada Sofiyah, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sebahagian isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Man ata arrafan, sesiapa yang mendatangi akan arrafan bomoh, fasa'alahu an syai'in, maka dia tanya tentang sesuatu pada bomoh tersebut. Lam tuqbal lahu, tak diterima baginya. Lam tuqbal lahu, tidak. Lam tu dia sebut dengan lam. Lam tu takkan kan, tidak. Dia nasib baik dia Nabi tak sebut lan. Kalau Nabi sebut lan lagi teruk. Lam, tidak akan diterima. Solatun, akan solatnya. Akan solat arba'ina lailatan, 40 malam. Bayangkan Allah tak terima amalan dia 40 malam, hanya tanya je. Hanya datang kepada ni, datang kepada bomoh, lepas tu minta sekian. Tu masalah tu kan. Minta nombor ekor lah, minta tundukkan suami lah, minta isteri sayang lah, minta ubat pengasih lah, macam-macam kan. Benda-benda macam tu kena dijauhkan kan. Walau apa sekalipun, datang je pada bomoh, datang je pada tukang tilik, confirm. Inilah jangankan antum dah dapat, wa iyazubillah. Jadi apa yang kita akan pelajari lagi, tengok ma'anil kalimat, iaitu arrafan, al-munajjimun, tukang nujum, au al-kahinun, tukang sihir, au rummalan, ataupun tukang baling batu. Ada ni baling je, kan ada jenis. Kalau kita tengok kat China kan, orang dekat toko Cina, orang yang orang yang dia menilik berdasarkan kepada buluh yang jatuh. Buluh tu ada tulisan. Sekarang ni orang Melayu pun dah buat. Allahu Akbar. Nangis tengok akidah orang Islam sekarang. Kan? Jadi ada juga orang Melayu dah buat. Elok, muka elok, cantik, comel, pakai tudung elok. Tapi datang pergi pergi toko Cina,
menilik nasib. Allah Rabbi. Jadi tu rumal, balingan-balingan tu meramalkan berdasarkan balingan. Sama lah tu kalau ikutkan tu sama lah macam tu ahli nujum, tapi yang ni rumal ni lebih pada tu balingan tu lah. Lepas tu man yukhbiru, sesiapa yang dikhabarkan wayatabnabba'u dan menceritakan bil mustaqbal tentang perkara yang akan datang. Benda yang akan datang tak ada siapa yang akan tahu. Tak ada siapa yang boleh tahu. Itu maksudnya urafan tentu. Bomoh. Semua-semua ni namanya bomoh. Lepas tu seterusnya tu kebal. Tustajabu, tidak diterima. Solat dia takkan diterima. Kita kena ingat amalan kita dekat dunia ni, dia ada malaikat-malaikat yang akan tapis sebelum sampai kepada Allah Taala. Ada orang tak sampai ke langit pertama lagi dah kena campak balik amalan dia ke muka kan. Dia cerita dalam satu hadis tu, ada seorang hamba Allah tu, diceritakan tentang seorang hamba Allah tu, dia buat amalan tu memang dia tengok pada Zohir mata manusia nampak macam cantik dah. Cantik, khusyuk, tawaduk apa semua. Lepas tu tapi pada pandangan Allah, amalan dia tu amalan yang fasid, rosak. Kan? Apa yang berlaku? Tak sampai lagi pada pada langit pertama, malaikat Allah perintahkan malaikat ni bawa balik kau bawa turun balik ke ke orang yang buat amalan ni. Lepas tu kau campak ke muka dia. Nabi sebut dekat dalam hadis tu, ibarat campak kain buruk ke muka. Kain buruk macam mana? Kan? Biasanya kain buruk ni basah-basah kan. Basah-basah, kotor, berbau apa semua. Baling ke muka. Macam tu lah amalan orang yang tak diterima oleh Allah. Allah campak balik amalan tersebut ke muka dia. Sebab tu muka ni kita ni, dia adalah simbol penghormatan. Kalau orang kalau kita kena jagalah muka kita tu, kan. Jangan sampai muka kita tu terhina dengan perbuatan kita sendirilah. Okey. Dan seterusnya kita akan tengok kat situ apa yang berlaku dekat situ. Yang ketiga, syarhul hadisi ijmalan, iaitu hadis hadzal hadis yubayyinu lana. Hadis ini menjelaskan bagi kita bahawasanya arrafan, bomoh, huwa man yada'a ma'rifatun, iaitu man, sesiapa, yada'a, mendakwa, ma'rifatun, mengetahui, alima, baca alima, mengetahui, syai'un, sesuatu, min mughayyibat, daripada perkara-perkara ghaib. Itu poin yang pertama. Itu masuk arrafan. Okey. Poin yang kedua, wazalika, demikian itu, anna, bahawasanya. Jumpa tak? Poin yang kedua, wazalika, demikian itu, anna isabatan, bahawasanya isabatan mukhabbarun, tergolong, isabatan mukhabbarun, tergolong, isabatan tu tergolong, al-mukhabbarun, orang yang menceritakan, biba'dil umuri, dengan sebahagian urusan-urusan, al-ghaibah, yang ghaib, fi ba'di, pada sebahagian, al-ahyani, keadaan, yakunu, jadilah ia, bil kashfi, dengan membuka, ataupun terbuka, wa minhu, ma huwa, tergolong, min syayatini, di kalangan syaitan. Okey, sampai situ.
Jadi nak ceritanya siapa dulu zaman dulu sebelum zaman Nabi Musa dulu nak ceritanya sebelum zaman Nabi Musa dulu jin dan syaitan iblis ni dia bebas berkeliaran dekat langit dunia pun dia boleh pergi, langit yang ketujuh ke atas pun dia boleh pergi. Kenapa dia pergi sampai ke langit? Pasal dia nak dengar malaikat-malaikat itu bercerita. Dia menyembang-nyembang di antara mereka tentang urusan ghaib. Jadi nak ceritanya zaman dulu apa yang berlaku sebelum zaman Nabi Musa, apa yang berlaku, jin dan syaitan ni dia boleh pergi sampai ke langit dengar perbualan malaikat. Antaranya dia dengar tu, antaranya lah tu kita tengok zaman cerita Nabi Musa kan. Kisah Nabi Musa, macam mana tukang sihir boleh tahu akan adanya nabi seorang nabi di kalangan Bani Israel yang akan bunuh Fir'aun ni. Kan? Yang akan bunuh Fir'aun ni. Ni semuanya dengan kehendak Allah, datangnya daripada ni lah, daripada perbuatan jin dan iblis lah yang berkeliaran di langit, mendengar-dengar sembang-sembang para malaikat. Itu yang berlaku. Pada zaman kelahiran Nabi Musa, apa yang berlaku, Allah perintahkan tutup teruslah syaitan dan iblis, jin dia tak boleh melintasi ataupun melebihi langit dunia. Lebih dari langit dunia kena sambar dengan peti. Itu yang berlaku. Okey. Kita teruskan pada muka surat 131, disebut wana ni, ya ini bil jahiliyah, di kalangan orang jahiliyah, kullu, setiap, man laisa, sesiapa yang bukan, min itba'in rasul, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal kuhan, seperti bomoh, wal mutanajjimin, dan orang-orang yang meramal nasib, wal jahiliyatul arabi, dan jahiliyah Arab, alladhi kanu, yang mana mereka itu, qabla mab'asun nabi, sebelum kebangkitan nabi. Faina hadzal ulumi, maka sesungguhnya ilmu-ilmu ini, liqaumin laisa lahum ilmin, bagi satu kaum itu, laisa lahum ilmin, bukanlah ilmu, bima ja'at bihi rasul, dengan apa didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Itu. Jadi adanya ilmu-ilmu yang zaman dulu kan. Zaman jahiliah tu mereka kalau diorang nak pergi kalau dua orang nak pergi musafir, benda pertama diorang keluar ialah diorang akan bawa panah dengan anak panah. Lepas tu diorang akan cari tengok kat langit mana burung yang kawanan burung yang akan terbang. Lepas tu dia akan panah ke arah kawanan burung tu yang tengah terbang tu. Kalaulah burung kawanan burung tu dia panah ke kawanan burung tu, kawanan burung kena, dia tak keluar. Kalau dia dia panah burung tu ke kanan, dia keluar. Kalau burung tu berpecah, dia tak keluar. Kalau dia burung tu pergi ke kiri, dia tak keluar juga. Itu yang berlaku. Dia menilik nasib berdasarkan pada apa yang berlaku pada burung tersebut. Itu namanya tiarah. Itu namanya tiarah. Menilik nasib berdasarkan kepada burung. Okey. Contohlah, itu ilmu-ilmu macam tu bukannya daripada apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasul. Berlalunya masa orang silap faham orang kata oh. Ya. Ini hadis tu. Maksudnya qala ulama, qala imam, qala syekh kata itu ilmu min hadis. Pada satu zaman dia jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ilmu. Apa boleh kita bila tiba kalam ulama tak jadi kalam.
Okey. Itu apa nama kita teruskan kepada muhawaratul hadisi. Apa yang kita boleh masuk nak bincangkan kat sini? Apakah yang difahamkan dengan bomoh dan arrafan? Apa yang kita boleh fahamkan daripada bomoh al-kahinun, bomoh wal arrafan, dan apa nama yang kita boleh fahamkan dengan tukang tilik, arrafan. Okay. Inna arrafan, sesungguhnya tukang tilik, walladhi yaz'um, iaitu alladhi yaz'um, orang yang apa nama orang yang bertekad, yaz'um, orang yang bertekad, ma'rifatu, mengetahui, al-umuri, urusan-urusan, bimuqaddimat, akan datang, asbabun, dengan sebab, istadalla biha, dengan sebab-sebab, istadalla biha, dia mencari dalil dengannya. Itu poin yang pertama. Itu poin yang pertama. Okey. Kita baca sikit untuk fahamkan poin ni. Dia kata, kama'rifati man saraka syai'un, seperti mengetahui siapa yang mencuri sesuatu, fulaniyun, akan lelaki tersebut, wa ma'rifatu man yutahama bihi mar'atu, mengetahui apa yang orang perempuan nak, ada orang perempuan suka, wa nahu zalika, dan seumpamanya. Wa minhum man yusamma munajjamun, dan ada, di kalangan mereka ada namanya munajjamun kahinun, orang yang bomoh yang boleh menilik, kahinun, bomoh yang boleh menilik. Wa kullu hadzal umuri, semua perkara ini yusamma sahibatun kahinun. Okey, tak apalah ni, tak ada apa. Okey, nak jadi ceritanya, bomoh-bomoh ni semuanya pakai jin. Dengar, kita tak boleh minta pertolongan jin. Walaupun jin tu jin Islam, hukumnya kafir. Siapa yang minta pertolongan dengan jin, hukum dia kafir, dosa besar. Dengar. Soalan Ustaz. Ya? Ustaz, kalau macam mana kalau someone tu dia minta dekat macam dalam cerita Aladin tu, macam dalam jin tu, dia kira kafir juga ke? Tu macam mana? Semula-semula? Kalau macam yang Ustaz kata tadi, tapi yang jin ni dia lain macam sikit Ustaz, tapi dia akan tunaikan permintaan tu. Itu lagi haram lah. Bukan setakat haram jadah. Kita tak boleh dia super macam jin yang kalau contohlah dalam cerita TV tu kan, jin yang sapu teko tu kan. Aku tunaikan 3 permintaan. Aku tunaikan 1 permintaan. Minta bila kita minta je permintaan dekat jin tu, haram jadah. Dia bukan setakat haram dah, haram jadah. Pasal kenapa haram jadah? Sebab haram jidan. Sangat-sangat haram. Sedangkan kawan pun tak boleh, minta pertolongan dengan jin lagi lah tak boleh. Faham tak? Kat situ 2 kali haram. Faham tak saya cakap tu? Kena faham. Tak boleh minta tolong dengan jin. Kawan dengan jin pun tak boleh. Tapi atas kita orang Islam, kita ni kena dakwah kepada jin ni untuk masuk Islam. Yang tu kita kena buat. Itu kita kena buat. Kawan tak boleh. Minta pertolongan tak boleh. Ustaz, macam mana kita nak dakwah dekat jin sedangkan jin tu kita tak nampak? Pasal kita tak nampak. Ada kadang-kadang dia menampakkan diri dia. Bila dia menampakkan diri dia, kita kena dakwah dia. Contoh macam yang biasalah, ini bukan biasalah. Kadang-kadang yang kita boleh buat. Contoh orang kena rasuk. Kita dakwah dia. Bila sebelum dia keluar tu, kau nak keluar ke kau nak masuk Islam? Kalau kau masuk Islam, aku lepaskan kau.
Lebih kurang macam tu lah bahasa dia. Tapi adalah, kalau ada ilmu boleh buat. Kalau tak ada ilmu tak payahlah. Kan? Itu je, buat sekadarnya kita mampu. Itu masuk dakwah tadi tu. Ajak masuk Islam. So macam Cina India jugalah. Kan? Kita dakwah dia. Islam ni gini gini gini. Islam ni gini gini gini. Kita dakwah dia masuk Islam. Kan? Bukan maksudnya dengan semata-mata kita bagi kita kena kahwin dengan dia dulu baru dia dakwah Islam. Itu bukan dia. Bukan semata-mata tu je. Dakwah Islam. Kita kawan India dengan Cina. Saya kawan dengan India dengan Cina kan. Dekat dalam grup saya. Pagi-pagi sebelum subuh ajak Qiyam mulai. Bahkan ada yang Cina India, bahkan Kristian yang dekat dalam grup saya tu, dia bangun awal lagi daripada saya. Pukul 4 dah bangun dah. Ingatkan, ajak kami bangun, salam tahajud. Tu contoh, tu dakwah lah tu. Itu semua dakwah. Itu semua adalah dakwah. Sama juga macam jin tadi. Kita dakwah dia masuk Islam. Kan? Antara dakwah kita masuk dakwah jin masuk Islam yang macam cara Nabi. Nabi just baca Al-Quran je. Kan? Dalam surah jin tu kan. Ceritakan tentang perbuatan Nabi tu. Nabi baca Al-Quran. Nak jadi cerita, ada satu kumpulan jin ni lalu dekat tempat Nabi tengah baca Quran tu. Kan? Masa Nabi tengah baca Quran tu, lepas tu apa yang berlaku? Jin tu rasa pelik ayat ni, kan? Tak pernah aku dengar ayat macam ni. Apa yang berlaku? Dia masuk Islam hanya disebabkan Nabi baca Al-Quran. Soalannya, kita ni baca dakwah kita macam mana? Kita baca tak Al-Quran? Kat rumah kita bukan tak ada jin. Ada je jin. Kita tahu ataupun tidak. Kan? Kita nampak ataupun tidak. Soalannya macam tu. So kita janganlah hanya skopkan dakwah tu secaranya kita faham, literal tu. Okey tu satu sikit. Saya ulang lagi sekali kalau kita haram atas kita berkawan dengan jin, haram lagi-lagilah haram minta tolong dengan jin, lagi-lagilah haram kahwin dengan jin. Tu dalam masyarakat kita kan. Dalam masyarakat kita ni istilahnya kahwin dengan puteri bunian. Puteri bunian tu siapa? Jin lah. Hukumnya haram. Hukumnya haram kahwin dengan jin. Sebab manusia kahwin dengan manusia, jin kahwin dengan jin. Tak boleh manusia kahwin dengan jin. Kalau kahwin dengan jin pun tak boleh, kahwin dengan binatang boleh tak? Lagi-lagilah tak boleh. Tu kena fahamkan tu lah. Itu kena fahamkan dia punya asal masalah. Ada soalan lain? Kalau kita kahwin dengan anak patung boleh tak? Sebab hari tu ada viral ke TikTok pasal tu. Tapi anak patung tu boleh cakap kan? Kena cakap dah kan. Kalau kahwin dengan jin haram, kahwin dengan binatang lagilah haram. Kalau kahwin dengan patung lagilah haram. Kali ganda. Kan bahasa saya mudah tu, bila lagilah haram tu, haram jadah tu. Pasal apa ni? Pasal kahwin tu mestilah kahwin dengan namanya yang ada namanya istilahnya kita yang sama taraf. Bahasanya sekufu. Kan? Bahasanya sekufu. Kalau kahwin dengan patung, apa yang sekufunya, apa yang setarafnya? Faham tak? Maksudnya benda yang viral, benda tu tak semestinya betul. Sebab tu saya cakap, benda baik dan buruk ini dihukumkan bukan dengan akal. Dihukumkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ijma' ulama'. Faham tak saya cakap tu? Hukum benda baik, nak menghukumkan sesuatu baik dan buruk, dia ikut Al-Quran dan Sunnah serta ijma' ulama'. Bukannya dengan hukum akal. Kalau kita pakai hukum akal, tu kata apa? Aku nak kahwin dengan patung pun ikut aku lah. Aku tak kacau orang, aku beli dia. Patung ni aku beli. Aku yang nak kahwin dengan dia tu aku, bukan hampa. Kan? Aku tak kacau orang. Itu tak ayat-ayat depa kan?
Itu ayat depa. Tapi kena faham. Apa yang diukurkan akal bertentu betul pasal pemikiran orang tak sama. Pemikiran orang tak sama. Okey, ada soalan lain? Okey, cukup kita sambung berkaitan dengan tajuk kita ni iaitu bomoh dan bomoh tadi. Bomoh dan uraf. Kena faham tadi bomoh tadi kita bincang dah kat atas. Kahin ni bomoh kita dah bincang kat atas ni, kita bincang pula tadi sekarang ni berkaitan dengan urafan. Ta'rif uraf. Kita kena faham tu. So walau apa cara sekalipun. Contohnya saya nak bagi tahu. Ni mesti antum biasa buat kan. Contoh yang menilik nasib berdasarkan kepada tarikh lahir tu. Rajin nak tengok. Rajin nak tengok. Yes no tu ke? Rajin. Yang apa? Yang yes no ke? Bukan. Yang tengok berdasarkan kepada bulan kelahiran. Orang ni lahir sekian-sekian perangai dia gini. Orang ni sekian-sekian lahir ni macam ni. Dua sekolah rendah dia cakap macam tu. Bulan 1 dia ni rajin. Bulan 2 dia kata okey dia kuat main game semua tu. Bulan 6 dia jadi aktif kan. Ada jenis macam ni. Jenis orang yang lain pada bulan ini, tarikh ini. Berhati-hati. Jangan pakai baju warna berhati-hati dengan jarum warna merah sekilas-sekilas. Itu termasuk dalam ni lah. Itu termasuk dalam kain lah tu. Termasuk dalam bab haram. Haram kita percaya. Baca pun haram. Faham tak? Baca pun dah haram. Lagi-lagi percaya. Percaya lagi lah haram. Faham tak? Ni benda ni kita kena faham benda ni. Dulu zaman saya tu horoskop kan, horoskop. Menilik nasib berdasarkan horoskop. Kan? Benda tu zaman saya dulu rajin ditulis-tulis dekat dalam buku lah, kat dalam surat khabar lah. Kan? Orang suka baca benda-benda tu. Lepas tu orang percaya. Contoh macam tu. Tak boleh tak boleh percaya benda-benda macam tu. Benda tu nak termasuk dalam bab khurafat. Kan? Sama juga dalam bab percaya mimpi-mimpi kan. Pelik. Menilik nasib berdasarkan mimpi. Kita tak boleh percaya. Okey. Tu saya nak cerita tentang kuhan tadi tu. Antum kena faham. Berkaitan dengan kuhan. Al-farqu baina urafan wa kuhan. Okey, tengok dia ada sebut kat sini. Perbezaan di antara uraf dan kuhan. Penilik nasib dengan bomoh. Ingat Zakara farqu baina kahin wal urafan wa fi hadzal mas'alah khilafu baina ahli ilmi. Ada perbezaan Dia kata ada 3 pendapat berkaitan dengan uraf dan kuhan. Kahin. Dia kata pendapat pertama kata urafan huwa kahin. Fahuma mutaradifani. Dua-duanya sama je. Maksudnya pendapat pertama kata uraf dan kahin ni dua golongan yang sama. Uraf dan kahin ni adalah dua golongan yang sama. Qaul sani, qaul yang kedua kata al-uraf allazi yastadallu ala ma'rifatu umuri mutaqaddimati yastadallu biha. Ini yang takrif yang kita dapat tadilah. Kita baru baca tadi. Lepas tu kahin pun kita baca tadi. Li'annahu al-kahinu yashtamil kahinu wa ghairi fahuma min babin amin wa khasin. Lebih kurang sama tapi adanya umum dan khusus. Ada pekahin ni, tukang sihir ni, tengok apa dia buat. Ambil takrif dia, ambil ni. Al-kahinun yashtamilu kahinun wa ghairi fahuma min babin amin wa khasin. Ambil kat sini takrif dia, perbezaan ni. Dapat tak? Al-kahin yashtamilu kahin wa ghairihi fahuma min babin al-amun wa khasin. Okey. Tengok kalau dia bomohnya menilik, jadilah dia bomohnya menilik. Kalau dia bomohnya buat sihir, jadilah dia tukang sihir saja. Bomohnya tukang sihir. Ini pendapat yang kedua.
Pendapat yang ketiga ialah arafan yukhbaru anil umur muqaddimati yastadalu biha. Itu yang takrif atas ni. Lepas tu al-kahin iaitu alladhi yukhbaru amma fi domir. Yang menceritakan, yukhbaru menceritakan amma sesuatu fi domir yang ada dalam diri sesuatu tu. Ataupun anil mughayyibat, ataupun daripada perkara-perkara ghaib fil mustaqbal, pada masa akan datang. Contoh kan. Contohnya dia tengok air. Tengok air je dah tahu dah. Apa yang berlaku. Contoh macam bomoh nujum 4 belalang tu kan. Tu contohlah tu. Tengok kepada sesuatu. Okey. Hang bawa gini nak datang. Kalau masalah ini hang bawa pulut kuning. Pulut kuning, lepas tu kat atas pulut kuning tu ada 9 biji telur ayam kampung. Contoh. Lepas tu tengah-tengah dia tu kau letak ayam panggang seekor. Contoh macam tu. Benda-benda macam tu lah. Itu namanya kahin. Kan? Macam-macam syarat dia. Okey. Kita terus pergi pada seterusnya, al-a'malul ladzi tuaddi ila khurafat. Ada soalan setakat sini? Ada soalan? Okey, kalau tak ada saya teruskan. Jadi dia kata al-a'malul lati tuaddi ila al-khurafat. Amalan-amalan yang membawa kepada khurafat. Idza asaba insanun syai'an minal amradi fayataqidu anal afiyata min tilka amradi la budda an tadhhaba li talabi isti'anati minas sahir au kahin bi annahu wa kafi. Ambil sampai sini point dia. Ambil sampai sini point yang ini. Idza asaba, jika berlaku, al-insanu kepada manusia, syai'an sesuatu, minal amradi daripada penyakit. Ya'taqidu, dia beriktikad. Ya'taqidu, dia beriktikad anna bahawasanya al-afiyata, kesembuhan, min tilkal amrad, daripada penyakit tersebut, la budda, mesti, an yazhaba, pergi, li talabil isti'anah, minta pertolongan, talab, minta, al-isti'anah, pertolongan, minas sahir, daripada penyihir, au kahin, ataupun bomoh, bi annahu, bahawasanya huwa syafi, dia tu penyembuh. Ada juga macam tu. Sakit sikit je jumpa bomoh, sakit sikit je jumpa penyihir. Tak boleh minta tolong kepada bomoh dan tukang tilik. Jangan sampai macam tu. Kita pergi jumpa doktor. Doktor tu kita tak kata pun doktor tu penyembuh kita. Kita pasal nak tahu je kita sakit apa. Lepas tu doktor bagi ubat. Alhamdulillah Allah yang bagi kita sembuh. Tu kena faham lah tu. Kan? Lagi-lagi macam ni zaman sekarang ni kan. Ada sebelum zaman 2000. Ada pernah jumpa doktor apa? Doktor bomoh Malaysia tu. Ingat tak bomoh Malaysia tu? Ni ingat kot. Yang masa kapal kapal terbang yang hilang tu apa nama? MS370. MS370 hilang tu kan. Dia buat benda pelik-pelik tu kan. Buat pelik-pelik dekat dekat laut tu kan. Buat ritual pelik-pelik kat laut tu. Lepas tu orang percaya. Itu contohlah tu. Itu contoh bomoh dengan kahin. Dia buat macam tu pun dah berdosa. Syirik dah. Orang percaya kat dia lagi dah teruk. Masalahnya ramai pula yang percaya ke dia. Allah Rabbi. Tu contohlah no. Tu contoh. Jangan kita jadi macam itu. Okey. Lagi-lagi zaman penyakit ni kan. Zaman penyakit ni orang duk buat macam-macam. Letak daun apalah. Daun sebambu dekat pintu lah untuk elak penyakit ini daripada kena. Bukan macam tu cara dia. Macam tu. Masa dah kurang. Yang viral
seorang pemuda ni yang pakai baju putih tu. Yang rumah dia sebenarnya orang ingat terbakar. Orang ingat dia? Rumah dia terbakar. Kenapa? Yang tu. Yang tu Tahir lah tu. Dia sendiri buat sihir. Kan? Tu contohlah, janganlah buat sihir. Tak walau apa-apa tu. Kalau kat asrama ni duk suka main apa? Main shilling tu kan. Duk tanya. Letak ni apa nama, potong sikit darah. Lepas tu bagi jarak ni, titik darah dekat apa, dekat duduk shilling. Duk tanya. Hari ni besok apa soalan keluar, contoh macam tu. Buat macam tu haram jadah tu, tahu tak? Lukakan diri sendiri dah haram. Lepas tu buat tanya jin pula kat situ, lagi haram. Apa nama, shilling in the coin, apa, genie in the coin, apa benda lah semua tu. Jangan buat benda tu kan, haram tu, jangan buat. Budak sekolah agama tapi buat benda tu. Allahu Rabbi. Pelik-pelik. Jangan buat benda pelik-pelik kat asrama. Saya ulang lagi sekali, benda viral bukannya betul. Benda viral tak semestinya baik. Benda viral tak semestinya baik. Cukup. Lepas tu ayat tak kira insan bahwasanya beriktikad manusia bi anna yu'ti, bahwasanya memberi ma talabu sahir, apa yang diminta oleh penyihir ataupun bomoh atau kahin bomoh, min asya'in, daripada sesuatu. Li'in kita dawai, untuk memutuskan penyakit. Ambil kat sini terus. Li'in kita dawai, untuk memutuskan penyakit. Wa hadza amrun yuaddi ila khurafat. Perkara ini membawa kepada khurafat. Bawa pun dah khurafat, dah berdosa. Bawa benda-benda yang diminta oleh ni, berdosa pun dah berdosa. Yang ketiga, khurafatu wal i'tiqadatu, segala bendanya khurafat dan i'tiqad al-khati'ah, yang salah, murattibatun, yang berhubung kait, bil majal ghaibiyat, pada urusan yang ghaib. Ni benda-benda yang boleh bawa pada khurafat. Contoh apa ni? Contoh dia kata i'tiqadu sa'id inda ba'dnas bi imkani itla'i ala mustaqbal min khilali qira'atil kaffi. Baca tapak tangan. Baca tapak tangan tu kan. Wal finjan, baca pinggan. Kan. Pakai apa nama? Pakai sulsulah min mi'dan. Pakai apa nama? Pakai apa nama, hiasan-hiasan daripada galian. Yashfi fi marad, untuk elak sakit. Contohnya apa? Pakai batu-batu ni, pakai batu cincin ni, hasiat dia gini. Pakai batu ni, apa nama, hasiat dia gini. Itu khurafat semua tu. Jangan percaya, berdosa. Berdosa. Okey, ini antum pilihlah yang paling mudah, insya-Allah. Okey, ana rasa cukup sampai situ. Untuk kelas kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada jam 11 nanti, di waktu yang telah ditetapkan. Okey, insyaAllah. Jadi kita teruskan kepada aktiviti yang seterusnya. Ambil kehadiran. Okey, sila buka video. Hari ni ramai juga datang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 orang daripada 17. Siapa seorang tak datang? Fikri. Allah. Semua daripada Fikri. Ya. Alia, cepat. Alia Putri Nur Alia, Afiq Aikal, cepat. Kasih Nur Adra, cepat. Ada ke tak ni? Afiq ni ada tak? Tak ada tu. Ada, saya ada. Buka cepat. Kau bawa ni. Kau main game, lepas tu kau nak masuk kelas saya Tak ada, Ustaz. Suara pun ting-tong je. Orang dah bangun, dah wawai pagi. Engkau baru nak bangun. Okey. Okey, Faikar. Tangan kat tepi. Okey.
Ya Allah, teruknya muka Hang Afiq. Okey. Senyum. Okey, jap. Satu. Miza, cuba hang gosok sikit hang punya kamera tu. Tak nampak. Miza Damia. Ni, Naufal, gosok sikit hang punya kamera tu. Pakai baju. Oh, pakai jari lagi kotor lah dia. Okey. Baru nampak. Okey. Tundukkan sikit penuh Miza kamera hang tu. Miza. Nampak lubang hidung. Okey. Semua okey. Aikal, turunkan hood hang tu. Okey. 1, 2, 3. Okey. Okey, 1, 2, 3. Okey, jumpa pukul 11 nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Afwan. Syukran Ustaz. Afwan. Ustaz, Ana masih tak faham dengan orang-orang agama sekarang yang kuat sangka bagai ni, Ustaz. Apa Tahu dia? sebab Ana masih tak faham lah kenapa. Tak tahu benda tu haram. Tapi ramai masih orang buat kau. Ramai orang masih. Pasal tak belajar je. Dia ceritanya tak belajar. Kalau belajar, ada niat nak belajar, nak amal lah. Dia tak adalah buat. Dia ceritanya masuk ke level tidak, macam mana nak dapat faham. Betul tak? Tuhan, saya rasa kat sini. Dia sebab bila orang ajak main-main, tak dapat apa-apa lah. Okey, boleh boleh. Terima kasih, Ustaz. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.